بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat pada muka surat 180, pembahagian sabar. Sabar itu ada 4 bahagiannya. Pertama, bersabar dalam menghadapi ketaatan, dan ini akan terhasil secara batin dengan adanya ikhlas serta dan hadir hati padanya. Dan secara lahir pula, iaitu dengan melazimkan diri suka membuat ketaatan, kekal dengannya serta memasukinya dengan penuh kecergasan, dan melakukannya dengan cara yang betul seperti yang ditunjukkan oleh syarak. Yang akan mendorong kepada kesabaran ini ialah dengan mengingatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ketaatan itu, dengan memperoleh balasan pahala di dunia dan pahala di akhirat. Siapa yang melazimkan diri bersabar menurut cara begini, dia akan sampai ke maqam taqarrub, iaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu dia akan merasakan segala ketaatan yang dibuat itu dalam serba kemanisan dan kelazatan serta kemesraan yang tidak dapat disifatkannya lagi. Bagi orang yang sudah mencapai tingkat yang semacam ini, hendaklah dia tiada bertenang dengan apapun tanpa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bersabar dalam menghadapi berbagai-bagai maksiat, dan terhasilnya secara lahir dengan meninggalkan maksiat itu dan menjauhi tempat-tempat yang dicurigai ramai, dan secara batin pula dengan meninggalkan lintasan hati, bicara hati dan kecenderungan kepadanya, sebab bermulanya dosa itu dengan lintasannya di hati. Ketiga, cuba mengingatkan dosa-dosa yang lama. Jika terdapat dengannya perasaan takut atau penyesalan, maka begitulah yang sebaiknya. Kalau tidak, maka meninggalkan ingatan serupa itu adalah lebih baik. Yang bakal mendorong kepada kesabaran ini ialah dengan mengingatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa terhadap pelakuan maksiat itu, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang membiasakan dirinya bersabar menurut cara ini, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan jiwanya terjauh dari semua maksiat, sehingga dia merasakan masuk neraka itu lebih ringan daripada mahu membuat sekecil-kecil dosa sekalipun. Keempat, bersabar ke atas semua bala bencana, dan yang demikian itu ada 2 jenisnya. Yang satu ialah berlaku daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada wasitah, seperti terkena bermacam-macam penyakit, kemiskinan, terhapusnya harta benda, kematian para kekasih dari kaum kerabat dan sahabat handai, yang mana semua ini mengkehendaki kesabaran secara lahir dan batin. Secara batin iaitu dengan meninggalkan perasaan sedih, bermuka masam dan tidak rela ataupun rida dengan takdir Tuhan. Dan secara lahir pula dengan meninggalkan pengaduan kepada orang ramai, menyalahkan tabib yang salah menyifatkan penyakit, terlalu banyak mengeluarkan air mata ketika tertimpa musibah, benar berlawanan dengan sifat sabar juga bila suka melepak-lepak pipi serta mengoyak-ngoyakkan pakaian dan menangis melolong-lolong dan seumpamanya. Yang dapat mendorong kepada kesabaran ini ialah mengetahui bahawa kesedihan itu bukan sahaja menyakiti hati, bahkan dia menghapuskan pahala dan mewajibkan siksa. Dan mengadukan hal ini kepada siapa yang tidak dapat memberi manfaat atau menolak mudarat dari dirinya sendiri adalah satu kebodohan yang ternyata, dan sudah memang begitulah sifat semua makhluk. Padahal pengaduan ini menunjukkan dirinya tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya terserah kerajaan segala sesuatu, dan tidak mempedulikan apa yang disebutkan tentang pahala kesabaran dalam menanggung bala bencana dan kemiskinan. Dan rasanya tidak cukup bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mengetahui apa yang lebih baik bagi dirinya,
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami akan memberikan percubaan sedikit kepada kamu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, yakni dengan kematian dan buah-buahan. Kemudian sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu mereka yang apabila ditimpa bala bencana mereka mengucapkan kami adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali kepadanya. Merekalah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang melazimkan diri bersabar menurut cara ini, Allah Subhanahu wa taala akan merasakannya kemanisan penyerahan diri dan memenangkannya dengan ketenangan rida terhadap takdir Tuhan. Nanti kami akan membincangkan tentang sifat rida kemudian dari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam fasal ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan tentang kesabaran, yang mana pada pengajian yang lalu kita dah sebutkan bahawa selagi mana kita berada di atas muka bumi ini, maka perlu untuk kita ada sifat sabar. Bahkan kalau iman itu dibahagi kepada dua bahagian, maka separuh daripada iman itu adalah kesabaran. Iman adalah separuh daripada, sabar adalah separuh daripada iman. Maka tak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mempunyai sifat sabar. Bahkan sabar ini merupakan salah satu sifat utama seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya bila kita hidup di atas muka bumi ini, yang mana bumi ini merupakan darul imtihan, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Tanpa ada kesabaran, maka seseorang itu tidak mampu untuk menjalani ataupun lulus daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran ini membantu orang-orang yang beriman untuk menghadapi segala ujian dan kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas muka bumi ini. Terutamanya kepada orang beriman. Orang-orang yang beriman banyak ujian, banyak halangan, banyak perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu ini dihalang oleh syarak. Sehingga kalau dia tak ada sabar, maka dia akan mengikuti daripada hawa nafsunya dan tak dapat mengikut daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan bahawa sabar itu kadang-kadang dalam ketaatan. Nak sembahyang subuh, nak bangun subuh. Sekarang ni waktu tengah musim tengkujuh, hujan, jadi nak bangun lagi susah. Hari-hari biasa pun susah sebab sibuk dengan rutin harian dan sebagainya. Nak bangun awal susah. Kena bila musim hujan sejuk, lagi susah nak bangun. Tapi kita yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjalan menuju ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gelap gelita, maka diberikan berita gembira, diberikan cahaya yang terang yang sempurna pada hari kiamat. Maka disebabkan menginginkan keridhaan Allah, menginginkan daripada janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala, walaupun penat, kita masih lagi membenarkan as-salatu khairum minan naum. Kita bangun awal, membenarkan, menjawab daripada panggilan muadzin. Orang lain boleh tidur, neighbor-neighbor lain yang bukan Islam dia boleh tidur, tapi kita kena bangun. Hatta weekend, tak ada weekend untuk kita. Tak ada weekend, tak. Sabtu Ahad boleh subuh lambat lah, tak ada. Hatta weekend, hatta holiday kita kena bangun. Hatta kita pergi holiday pun kena juga bangun, penat mana pun. La ilaha illallah, la rahata ba'da al-yawm. Naam. Perintah lain, perintah mengeluarkan zakat. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal dan barakah. Nak cari rezeki bukan satu perkara yang mudah. Kemudian bila dah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan pula kita untuk mengeluarkan zakat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun untuk nak tekan nafsu,
Mungkin kalau saving tu baru dalam permulaan nisab zakat 20,000, 25,000 mungkin mudah, naik makin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang makin berat atas nafsu itu untuk keluarkan zakat. Bahkan kita diperintahkan untuk keluarkan zakat. Antara adab-adab mengeluarkan zakat, keluarkan zakat dengan rasa gembira. Kita nak diperintahkan keluar zakat, lepas tu keluar zakat dengan keadaan kita seronok mengeluarkan zakat, gembira dapat melakukan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di bulan puasa, orang lain makan ataupun makanan ada dekat rumah. Ujian lagi kalau orang rumah suka masak ataupun suka baking, awal-awal kan, daripada awal bulan puasa tu dah macam-macam kek dan kuih bau dekat rumah. Tapi kena sabar sampai waktu berbuka. Ini semua kesabaran yang dilalui oleh orang-orang yang beriman sewaktu berada di alam dunia. Sebab tu tadi kita baca satu ayat yang dibacakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini Allah gunakan, kalau dalam bahasa Arab, lam ta'kid dengan nun taukid, yakni lam di permulaan ayat, dalam permulaan perkataan tu ditambah lam, di akhir perkataan tu ditambah nun. Maksudnya Allah nak emphasizekan, walanabluwannakum, kami pasti akan berikan ujian kepada setiap orang di atas muka bumi. Tak ada seorang pun yang akan terkecuali. Walanabluwannakum, kami pasti, kata Allah Subhanahu. Kalau Allah cakap wanabluwannakum, wanablukum pun dah cukup, kami akan uji kamu. Tapi Allah mengatakan kami pasti dan pasti akan menguji kamu bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit daripada khauf, ketakutan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini mengatakan Allah bagi sikit je. Berat mana pun yang kita rasakan ujian itu di atas muka bumi ini, tapi pada hakikatnya ianya adalah merupakan ujian yang kecil di mata Allah. Kerana apa? Kerana keberkatan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa naqsim minal amwal, Allah pasti akan menguji kita dengan merasakan duit tak cukup. Kadang-kadang duit tu ada banyak pun kadang rasa tak cukup. La ilaha illallah. Wal anfus, dan sama ada diberikan penyakit ataupun dimatikan orang-orang yang dekat dengan kita dan sebagainya, diuji. Wal anfusi wath thamarat, kurang keberkatan dalam tanam-tanaman dan sebagainya. Wa basyiris sabirin, maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. La ilaha illallah. Kita baru lepas ataupun masih lagi tak habis mungkin pandemik, ataupun pandemik dah over, now endemic. Sewaktu 2 tahun kita melaluinya perlukan banyak kesabaran. La ilaha illallah. Kita sabar, ditarik kebebasan, tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak keluar daerah, tak boleh nak keluar negeri, tak boleh nak keluar negara. Yang mana sebelum ni mungkin semua orang bebas ke sana ke sini. Bila kena tahan, khalas. Ya, ini perlukan sabar. Berapa ramai orang yang stres, mental stress dan sebagainya sebab 2 tahun daripada pandemik. Ada orang yang dibuang kerja, mungkin ada orang diberikan ini kesusahan untuk mencari rezeki dan sebagainya. Orang-orang yang melakukan bisnes sebelum pandemik, mungkin keuntungan mereka berbeza. During pandemik nak berniaga pun tak boleh, apatah lagi nak dapat keuntungan dan sebagainya. Kurang duit berbelanja, terpaksa gunakan saving untuk melalui daripada waktu pandemik dan sebagainya. Orang yang terkena COVID, mungkin ada yang kena sekali, ada yang kena 2 kali, ada yang kena 3 kali. Setiap kali kena, dia kena sabar, ahli keluarga kena sabar, susah berpisah dengan bahkan orang yang, subhanallah, sepupu saya cerita, bila kena masuk dalam van KKM tu rasa punya down. Dia kata subhanallah, semua orang jiran semua tahu kan, jadi dia pun rasa malu dan sebagainya. Subhanallah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang tak kena penyakit tapi close contact pun kena kuarantin kat rumah. Tak boleh nak mungkin tidur satu bilik dan sebagainya dengan ahli keluarga dan sebagainya. Semuanya memerlukan kesabaran untuk kemaslahatan dan sebagainya. Maka ini semua merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memerlukan sabar. Sabar
tak boleh bersalaman, sabar tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat, sabar tak boleh nak rapatkan saf walaupun kita rasa macam kenapa tak boleh nak rapatkan saf dan sebagainya. Ala kulli hal, tapi ini semua merupakan ujian yang sangat sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita yakin bahawa ujian ini merupakan ujian yang kecil daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita bersyukur. Sepatutnya kita bersyukur. La ilaha illallah. Tapi rasanya susah kot nak bersyukur during pandemik kan. Kita komplain je banyak, komplain berkilo-kilo, tapi nak dapat syukur tu susah. Alhamdulillah masih ada makanan kat rumah, alhamdulillah masih ada diberikan kesihatan, alhamdulillah. Berapa ramai orang-orang yang berada di luar sana yang mungkin kehilangan ahli keluarga yang lebih ramai daripada kita dan sebagainya. La ilaha illallah. Bahkan sebahagian daripada mereka kehilangan ketua keluarga yang merupakan sumber asbab rezeki dekat rumah. Maka ujian yang mereka lalui lebih besar. La ilaha illallah. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman yakin kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam setiap kesusahan itu pasti akan ada kesenangan. Bahkan kata para ulama, Allah menyebutkan fa inna ma'al usri, al usri dalam bahasa Arab the problem ataupun kesusahan, yakni one kesusahan, satu kesusahan, yusra, banyak kesenangan. Allah jadikan apa tu, Allahumma salli ala Muhammad, ya ini yusra tu diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-usra dispesifikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesusahan akan tapi diberikan kesenangan. Yusra tu diberikan banyak kesenangan bersama satu kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa saya apabila diuji dengan sesuatu ujian, maka saya akan melihat 4 perkara. Bila diberi dengan ujian, maka maka Sayyidina Umar Al-Khattab akan melihat kepada 4 perkara. Yang pertama, kalau ujian itu tidak menjejaskan keimanan saya, kata Sayyidina Umar, maka saya tidak menganggap itu sebagai ujian. Selagi mana ujian itu tidak mengurangkan, menjejaskan, menggoyahkan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menganggap ini sebagai satu ujian. Berapa ramai orang yang tak tahan dengan ujian hidup ataupun ujian sewaktu Covid yang decide untuk ambil jalan shortcut dan bunuh diri, terjun bangunan, terjun sana, buat waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Sebab apa? Sebab tak yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, sebab lemah iman mereka, sebab sebelum Covid mungkin tak biasa untuk menenangkan diri, merasakan ketenangan dalam majlis-majlis zikir, dalam membaca Al-Quran, dalam salat, dalam berzikir. Jadi bila terkurung di rumah, tak boleh nak dapat ketenangan, hatta tengok TV dah tak tahu nak tengok apa, sampai memilih untuk bunuh diri, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, yang mana itu akan ia merupakan satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan boleh menjejaskan kepada akidah. Bahkan tak percaya kepada rezeki ini merupakan satu asbab untuk menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran, waliyadzubillah tabaraka. Yang ini tak yakin dengan rezeki, bahkan Allah dah jamin rezeki itu, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah, dan di langit itu terdapat rezeki kamu dan apa-apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Tapi setiap rezeki itu datang pada waktunya, bukan pada waktu yang kita nak, tapi pada waktu yang Allah nak. Dia akan datang kepada kita pada waktu yang Allah nak berikan. Nah, jadi yang pertama kata Sayyidina Umar, kalau ianya tidak menjejaskan keimanan, maka saya tak anggap ianya sebagai satu ujian ataupun dugaan, bahkan ini merupakan satu nikmat. Yang kedua, bila ujian itu lebih kecil atau lebih ringan daripada ujian orang lain. Kita kadang-kadang pening kepala, kena migraine, kadang-kadang flu dan sebagainya, tapi orang lain, waliyadzubillah, bukan kita lah, A kena sakit lebih ringan daripada B.
A kena flu, B kena fever ataupun kena COVID waliyadzubillah. Jadi A punya ujian lebih ringan, A kena COVID, yang B kena denggi, lebih teruk. Ataupun A kena denggi, yang B kena kanser. A kena kanser tahap 1, yang B kena kanser tahap 4, dan sebagainya waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka kata Sayyidina Umar, selagi mana ujian aku tu lebih kecil dan lebih ringan daripada orang lain, maka dia bersabar dan tidak menganggapnya sebagai satu ujian. La ilaha illallah. Berapa banyak keringanan dan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya. Banyak-banyak sangat keringanan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, walaupun terkadang kita rasa ini macam ujian yang berat, tapi berapa banyak orang lain yang lebih berat ujiannya daripada kita. Allahu Akbar. Dan yang ketiga kata Sayyidina Umar, bila dia diuji akan tetapi diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diuji, mungkin seseorang tu diuji, mungkin rezekinya tak mudah, mungkin kesihatannya tak baik, mungkin ada problem dengan ahli keluarga dan sebagainya, akan tetapi dia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keridaan oleh Allah, diberikan taufik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbaiki hubungannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyidina Umar, itu bukanlah satu ujian, bahkan satu nikmat. Sebab apa? Sebab dengan ujian itu datang kesabaran daripada Allah. Ini Allah berikan dia sifat sabar, Allah berikan dia idea macam mana nak bersabar dan macam mana nak atasi daripada masalah yang dihadapinya. Sebab ada orang yang tak sabar, seperti yang kita cakap, bila diberikan ujian tak ada sifat sabar, khalas, diberikan kesempitan hidup, tak boleh tahan, tak boleh sabar, jadi dia mencuri, dia bermain judi, ambil nombor ekor dan sebagainya, dia lakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila diuji. Yang keempat kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bila diuji kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak dianggap ujian itu sebagai ujian. Bahkan tidak berlaku satu kesusahan ke atas seorang yang beriman, melainkan akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang dikenakan ujian oleh Allah kepada orang yang beriman akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu menangis atas pemergian anaknya. Anak dia meninggal dunia, jadi ibu tu menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan ibu itu dengan mengatakan bahawa tuntutlah ganjaran ataupun pahala kamu itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu tu mengatakan kepada Rasulullah, kalau engkau yang berada in my shoe, then you will know how I feel lah, lebih kurang macam tu kan. Maksudnya dia mengatakan bahawa Rasulullah, kau tak tahu apa yang aku sedang lalui, sebab tu mudah untuk kau nak bagi tahu, cakap macam tu. Sebab wanita tu tak tahu yang nasihat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf tawaduknya Rasulullah, hatta orang kadang tak kenal Rasulullah. Rasulullah seorang rasul, tapi tak semua orang kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, setelah beberapa lama diberitahu kepada wanita tersebut bahawa yang nasihat dia tempoh hari adalah Rasulullah. Jadi wanita itu merasa malu dan pergi menemui baginda Rasulullah minta maaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ataupun hakikat kesabaran adalah bila kita kena, kita terus bersabar. Kadang-kadang kita ambil few days kan untuk nak recall, okay, ni ujian, jadi kena sabar. Tapi masa mula tu mengamuk dengan ni, melenting dan sebagainya. La ilaha illallah. Tapi Rasulullah mengatakan as-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang hakiki, yang sebenar adalah bila pertama berlaku terus sabar. La ilaha illallah. Jadi orang yang dia sabar bila berlaku pertama kali itu, sama ada direct ujian daripada Allah ataupun ujian melalui makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, dia punya mind stable, dia boleh nampak jauh kan, dia tahu itu ujian daripada Allah, maka dia boleh control situation. Bahkan dia boleh maafkan orang-orang yang melakukan kesilapan kepada dia. Dia boleh maafkan
dalam pengajian yang lalu kalau tak silap, dalam kitab Imam Ghazali, dia kata tak ada satu perkataan yang dikatakan kepada kita ataupun perbuatan yang dilakukan kepada kita kecuali asbab kafarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cakap satu perkataan yang mungkin menyakitkan hati orang dah lama, tapi Allah nak bagi kafarah, nak ampunkan dosa kita, lepas kadang 5 tahun baru benda tu berlaku balik kat kita. Jadi setiap benda yang berlaku pada sekeliling kita ni sama ada untuk nak ampunkan dosa kita ataupun nak naikkan darjat kita, tapi perlukan akan kesabaran. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin sahaja kamu tidak menyukai sesuatu perkara, tapi itu adalah lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin saja kamu suka satu benda, tapi ini tak baik untuk kamu. Ni nasihat yang umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang boleh diguna pakai untuk setiap waktu dan keadaan. Kadang-kadang kita suka satu benda tapi ianya tak bagus untuk kita. Kadang-kadang kita suka satu benda tapi ianya tak baik untuk kita, tak bagus untuk kita. La ilaha illallah. Dan orang yang paling sabar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian, subhanallah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, kata Rasulullah. Orang yang paling teruk dikenakan dengan ujian adalah para nabi, kemudian mereka-mereka yang berada di bawah, yakni next ranking towards para nabi. Makin banyak, makin tinggi darjat seseorang itu di sisi Allah, makin berat ujian. Nabi SAW ayahnya meninggal dunia sewaktu dia dalam perut ibunya meninggal dunia sewaktu dia umur 6 tahun. Datuknya meninggal dunia yang menjaga dia selepas ibu dia waktu umur dia 8 tahun. Kemudian datuknya kemudian dijaga oleh pakciknya. Dan pada permulaannya Abu Talib bukanlah orang yang senang, kemudian setelah mendapat kenabian, setelah berada di sisi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha beberapa tahun, kurang lebih 25 tahun, kemudian diambil Sayyidatina Khadijah, kemudian diwafatkan, diambil pakciknya Abu Talib, yang mana kedua ni merupakan tulang belakang Nabi SAW ketika berdakwah. On top of cacian dan makian yang Rasulullah SAW terima dalam menyampaikan dakwah ataupun risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan dalam anak Rasulullah ada 7 orang, hanya 1 orang je yang hidup sebelum Nabi meninggal. Abdullah meninggal, Qasim meninggal, Qasim, Abdullah, Zainab meninggal, Ummu Kulthum meninggal, Ruqayyah meninggal. Hanya Sayyidatina Fatimah sahaja yang hidup. Itu pun 6 bulan selepas Nabi meninggal dunia, Sayyidatina Fatimah pun meninggal dunia. Syuf, ini semuanya merupakan ujian yang berat, yang bukan mudah untuk dilalui. Satu orang ayah ataupun seorang ibu, kalau anak satu orang sahaja anak dia meninggal dunia pun dah rasa berat, padahal dia ada lagi 4-5 orang anak. Baru-baru ni kita punya Datuk Dr. Zulkifli kehilangan anak dia. Jadi walaupun ialah kita dah umur 60-70, pun kehilangan anak merupakan satu perkara yang bukan satu perkara yang mudah ataupun yang ringan. Ini ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Allahumma ja'alna min abid ihsan la abid imtihan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada hamba-hamba yang banyak diberikan anugerah tanpa diberikan ujian. Amin, Allahumma amin. Tapi sunnatullah fil kaun, yakni Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk dinaikkan darjat, diampunkan dosa ini dengan asbab-asbab ujian, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajarkan kita untuk sentiasa memohon kesabaran. Doa yang kita bacakan selepas solat sunat subuh, sebelum solat subuh, yang dalam Bidatul Hidayah tu antara yang disebutkan dalam tu, Allahumma inni as'aluka sabra indal qada, kata Rasulullah, ya Allah, aku mohon daripada kamu kesabaran sewaktu berlakunya ketetapan kamu.
Bila berlakunya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mohon agar diberikan kesabaran, wal fauza inda liqa, dan kemenangan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa manazil syuhada, mohon diberikan mati syahid. Rasulullah sendiri mohon diberikan mati syahid. Wa aisha suada, dan kehidupan orang-orang yang bahagia. Wan nasra 'alal a'da, dan kemenangan atas musuh. Wa murafaqatal anbiya, Nabi minta untuk bersama para nabi, sedangkan dia nabi yang paling agung, dia ketua segala nabi, dia imam segala nabi, tapi masih lagi memohon kepada Allah setiap hari selepas salat sunat qabliyah subuh untuk bersama para nabi. Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nabi-nabi lain seperti yang kita pernah sebutkan, semuanya minta untuk bersama orang-orang saleh. Semuanya minta untuk bersama orang-orang saleh. Sebab tu apabila berlakunya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sabar. Kita perlu sabar, dan lebih baik daripada itu adalah redha. Redha ni makamnya lebih tinggi, yang mana Imam Haddad menyebutkan bahawa dia akan bahaskan pada kemudian nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna khalaqna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ketetapan. Setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku dengan ketetapan, tak ada yang kebetulan, semuanya berbetulan. Kita rasa macam kebetulan, tapi pada hakikatnya semuanya berbetulan. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, setiap perintah daripada Allah itu adalah seperti sekelip mata. Tapi mungkin orang akan mengatakan, kalau semuanya berlaku atas ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita nak perlu usaha ataupun ambil asbab perlindungan kesihatan dan sebagainya? During COVID, kenapa nak kena pakai mask, kenapa nak kena ambil vaksin, kenapa nak tak boleh keluar rumah, kenapa tu, kenapa ni? Sedangkan Allah dah tetapkan siapa yang nak kena, siapa yang tak kena, takkan kena. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu kena, pasti akan kena. Wa annama akhta'aka lam yakun yusibak, apa yang takkan kena kepada kamu, takkan kena kepada kamu, apa-apa pun terjadi. Dan bahkan disebutkan dalam hadis juga, rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf, pena itu telah terangkat dan dakwat pun dah kering. Maksudnya apa yang Allah dah tetapkan semuanya pasti akan berlaku. Jadi kita kena ambil asbab, kita kena usaha. Jadi untuk orang yang kata kenapa kena usaha, kita tanya dia tahukah apa yang akan berlaku? Kalau dia tahu apa yang akan berlaku, tak payah usaha lah. Tapi sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku, kita tak tahu berapa banyak rezeki kita, berapa panjang ajal kita, siapa yang akan sakit, siapa yang tak akan sakit, maka perlu ambil asbab. Diperintahkan kita juga untuk mengambil asbab dan sebagainya. Kita tak boleh pula nak kautim dengan malaikat kan, tanya apa ada dalam lauhil mahfuz, share sikit kan. At least kalau boleh share, kita tahu. La ilaha illallah. Jadi sebelum berlaku, kita ambil perlindungan, kita ambil asbab-asbab untuk mendapatkan sesuatu, sama ada keselamatan ataupun asbab rezeki dan sebagainya. Bahkan hatta nak dapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ada asbab-asbab dia yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab ni yang lain, Adab Sulukul Murid. Imam Haddad mengatakan, hatta nak dapatkan hidayah daripada Allah, ada asbab-asbab dia. Apa asbab-asbab dia? Seseorang itu mendapat dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beberapa asbab. Asbab pertama, bila dengar janji-janji Allah, bila dia mengharapkan janji Allah, dia akan tergerak untuk melakukan kebaikan. Ataupun kadang-kadang dia takut dengan ancaman Allah, bila dia takut, tergerak untuk meninggalkan maksiat. Kadang-kadang dengan dia digerakkan perasaan rindunya kepada Allah ataupun rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menjadi asbab untuk dia tergerak untuk menuju ke arah hidayah, menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga dengan berduduk dengan majlis orang-orang salih. Maka semua perkara di atas muka bumi ini ada asbab dia. Maka kita menggunakan asbab sebagai perlindungan ataupun sebagai ikhtiar. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah, ikat tali unta kita, kemudian tawakal. Bukan kita tawakal sahaja kemudian tak ikat unta, biar rumah pintu terbuka, letak kunci dekat kereta, dekat, lepas tu tawakal ataupun tampal stiker Masya Allah, la quwwata illa billah ataupun sebagainya kan. La ilaha illallah. Walaupun ada pembahagian ataupun ada perbahasan yang terperinci tentang ada orang yang tak guna ubat tapi tawakal. Ada orang dia ambil ubat dan dia tawakal. Dua-dua tak salah. Tapi yang salahnya bila orang yang tak makan ubat tawakal, nak paksa orang lain tak makan ubat macam dia dan nak suruh tawakal, tu salah. Kalau dia nak tawakal tanpa makan ubat, ya Allah, fabiha wa ni'mat, dia take the burden lah kalau apa-apa yang berlaku. Yang nak makan ubat dan tawakal pun tak jadi masalah, dua-dua boleh. Tapi yang salahnya bila kita nak force orang lain buat apa yang kita buat, sebab semua orang lain, darjat lain-lain, makam lain-lain. Walikullin darajatun mimma amilu. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan pada pengajian yang akan datang, InsyaAllah Ta'ala. Minggu depan pun InsyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan maulid. Moga-moga ada manfaatnya kita baca maulid. Kalau mungkin, hatta kalau kita tak faham, mungkin kerohanian ataupun dengan berkat selawat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan kecintaan dalam hati kita kepada Rasulullah, tambahkan kerinduan dalam hati kita kepada Rasulullah, tambahkan semangat kita untuk mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuqdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.